Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Dr. Mat Ali bin Abdul Ghani selaku pensyarah pensyarah teras iaitu pendidikan Islam saya. Berikut merupakan RPP ataupun refleksi pertengahan praktikum saya bagi fasa yang kedua. Nama saya Muhammad Izzuan bin Wan Abdul Rahman. Sekarang kita akan lihat kepada isi kandungan. Terdapat 6 item yang saya akan bentangkan dalam RPP ini. Yang pertama iaitu maklumat umum, kedua berkaitan dengan pengetahuan dan kemahiran yang saya belajar di IPG dan saya aplikasikan di sekolah. Yang ketiga, kemahiran atau pengetahuan baru yang saya perolehi di sekolah. Dan yang keempat adalah ilmu binaan ataupun kita panggil sebagai inovasi yang saya hasilkan khususnya semasa PDP. Yang kelima adalah komen dan reaksi terhadap pengalaman mengajar di sekolah. Dan yang terakhir sekali adalah berkaitan dengan rumusan daripada PPP ini. Baik, kita tengok kepada maklumat umum. Maklumat umum yang pertama adalah nama sekolah. Nama sekolah yang saya praktikum menjalankan praktikum adalah Sekolah Gong Kapas ataupun ringkasannya sebagai Sekapas ataupun Sekapas Unggul. Kategori sekolah ni dia masuk di bawah sebagai kita kategorikan sebagai sekolah bandar kerana dia terletak di tengah-tengah bandar Kuala Terengganu. Terdapat lebih kurang ramai juga pelajar lebih kurang 800. Dan sekolah yang saya ajar ni adalah dua kelas saja, iaitu kelas 4I seramai 38 orang dan 5U seramai 31 orang. Bilangan waktu adalah 10, 6 pendidikan Islam dan 4 bahasa Arab, iaitu bahasa Arab adalah subjek elektif. Seterusnya kita akan lihat kepada pengetahuan dan kemahiran sedia ada yang saya belajar di IPG. Yang pertama adalah teori behaviorism, iaitu dengan kod EDP 3033 yang saya belajar semasa di IPG. Teori ini dia memberikan peneguhan. Kita kena bagi peneguhan positif ataupun negatif kepada murid. Contohnya semasa PDP dijalankan, kita bagi pujian kepada murid ataupun kita bagi ganjaran kepada murid. Dan peneguhan negatif adalah contoh murid bersikap tidak baik, kita kata ini tidak baik, hantar kerja sekolah lewat tak baik. Kita kena sebut bahawa benda itu adalah sikap yang tidak baik. Jadi apa yang saya praktikkan di sekolah adalah saya memberikan hadiah setiap bulan kepada murid, 2 orang murid yang terbaik dalam kelas tersebut. Kemudian saya memberikan ganjaran yang berunsurkan modal yang kecil saja, contoh macam gula-gula, bagi kumpulan yang berjaya ataupun aktif dalam menjalankan PDP pada hari tersebut. Tapi bukan setiap hari PDP lah, ada masa-masa dia, mungkin 2 minggu sekali atau seminggu sekali sahaja. Kemudian teori yang kedua adalah teori kognitif, khusus subjek yang sama juga. Dia menyusun pengajaran yang kita ajar tu daripada mudah kepada sukar, mengambil kira pengetahuan murid. Kita tengok murid kita tu tahap mana. Jadi kita yang menentukan objektif pembelajaran dan aktiviti apa yang kita rancang yang sesuai dengan kognitif murid. Guru perlu menggalakkan murid terlibat secara aktif dalam aktiviti PDP. Kita kena libatkan murid itu secara langsung, bukan yang melibatkan aktiviti berpusatkan guru semata-mata. Kita kena libatkan murid secara aktif supaya dia dapat apa yang dia nak belajar pada hari itu. Kita akan melihat dia dapat kuasai itu dengan contohnya kita uji dengan soal jawab ataupun kita beri soalan dia boleh jawab, ataupun kita suruh dia buat sesuatu ataupun terangkan dia boleh menyatakan. Jadi itu bermakna objektif pembelajaran pada hari tersebut tercapai. Jadi apa yang saya lakukan adalah saya melihat saya nak letakkan objektif dalam pembelajaran itu. Saya akan melihat murid ini mampu ataupun tidak, bukan murid, kelas. Kita akan melihat secara menyeluruh kelas ni mampu ataupun tidak, ataupun kelas ni kelas belakang. Jadi saya tak boleh letak objektif yang terlalu tinggi. Yang kedua adalah aktiviti disusun disesuaikan dengan pengetahuan sedia ada murid. Contoh, minggu lepas murid dah belajar berkaitan tajuk yang kita belajar pada hari ini. Jadi kita ulang balik ataupun kita kaitkan dengan tajuk minggu lepas supaya aktiviti tu
dapat mengukuhkan kefahaman mereka pada minggu lepas. Contoh, kalau kita tak belajar lagi tajuk ni, tiba-tiba minggu ni kita ajar orang dengan meletakkan objektif yang tinggi, jadi kita akan membebankan pelajar tersebut. Dan teori yang ketiga adalah model assertive center, iaitu guru meletakkan peraturan kelas dan memastikan murid-murid mematuhi dengan tegas dan konsisten. Murid menerima penghargaan dan akibat jika ingkar. Ini juga penting supaya kita dapat mengawal kelas dengan baik. Apa yang saya lakukan adalah saya meletakkan peraturan. Antara peraturannya adalah amalkan 3S, iaitu salam, senyum dan juga senyap. Apabila guru mengajar, kena senyap. Kecuali guru tanya, siapa nak jawab, baru boleh jawab. Yang kedua adalah kelas bersih dan kemas. Sebelum memulakan PDP, murid perlu pastikan kelas dalam keadaan kemas dan bersih. Kalau tak bersih, tak boleh mula belajar lagi. Dan yang ketiga adalah angkat tangan, jawab soalan. Apabila guru bertanya, siapa nak jawab? Jadi murid tersebut kena angkat tangan, bukan main jawab ramai-ramai. Jadi saya meletakkan peraturan begitu. Kalau murid angkat ramai-ramai, saya tak akan layan. Saya akan memilih, contoh saya nak bagi ganjaran kepada murid yang menjawab soalan, jadi saya akan memilih murid yang angkat dulu tangan, dan dia, bila saya tunjuk dia, baru dia jawab. Saya tak akan pilih murid yang angkat tangan terus jawab, walhal saya tak tunjuk lagi kat dia. Jadi murid macam tu saya tak galakkan. Sebab saya sendiri yang meletakkan peraturan itu, dan mereka sendiri telah memahami peraturan tersebut pada awal-awal kelas, sebelum awal-awal kelas masa saya praktikkan dahulu. Seterusnya kita lihat kepada pengetahuan dan kemahiran sedia ada yang kita khusus kepada strategi pengajaran. Seperti yang saya tahu, strategi pengajaran ni ada 3, iaitu berpusatkan murid, berpusatkan guru dan berpusatkan bahan. Dulu, kalau pembelajaran dulu, banyak berpusatkan guru. Kita bergantung kepada guru. Guru lah menentukan macam mana kaedah pengajaran dalam kelas tu, apa aktiviti yang nak laksanakan, apa teknik yang dia nak laksanakan. Contohnya, pengajaran menggunakan kaedah demonstrasi ataupun penerangan, ataupun guru bercerita. Adapun berpusatkan murid, dia lebih melibatkan murid secara aktif. Contohnya, kita suruh murid bersajak, ataupun kita soal jawab kat dia. Kita tanya dia, kemudian kita minta dia kongsikan pengalaman dia ataupun pengetahuan dia, ataupun kita minta dia bentang. Dan seterusnya, pengajaran berpusatkan bahan. Ini juga bagus dilakukan. Contohnya, kita bahagi kepada kumpulan. Kumpulan pertama, 2, 3, kemudian kita bagi tugasan, kita bagi bahan, kemudian dia cari, dia siapkan dalam tempoh sekian-sekian. Ini perlu disesuaikan dengan maklumat sedia ada murid. Contoh, murid dah belajar dah tajuk ni pada 2 minggu lepas dan minggu lepas. Jadi minggu ni kita nak ulang kaji apa yang murid belajar. Jadi sesuai untuk kita laksanakan aktiviti pembentangan, ataupun kita bagi bahan untuk murid buat inovasi dan sebagainya. Baik, seterusnya pengetahuan sedia ada berkaitan dengan teknik. Teknik ni banyaklah. Teknik contohnya teknik nyanyian, didik hibur, ataupun penerangan sumbangan, ulangan ataupun demonstrasi, kemudian permainan. Jadi secara umumnya apa yang saya lakukan, saya ada buat nyanyian, buat sajak, murid persembahkan sajak kepada kelas. Kemudian sumbangan saya juga kerap melaksanakan. Saya tanya murid kongsikan pengetahuan mereka. Kemudian penerangan juga saya kerap laksanakan. Kemudian permainan ni ada juga saya laksanakan, contohnya permainan kotak beracun, yang untuk murid lebih terhibur dan seronok ketika belajar. Kemudian ulangan, contoh murid tak faham, kita ulang, ataupun kita sendiri yang ulang, walhal murid itu faham. Sebab apa? Sebab dengan kaedah kita ulang ni, idza takarrara tahaqqaqa. Bila kita ulang-ulang, murid akan lebih faham dan ingat benda yang kita sampaikan. Ataupun kita yang minta murid untuk ulang, supaya mereka lebih ingat dan faham apa yang mereka faham tu. Contoh, kita tanya, Mak Ahmad, kamu faham tak? Dia cakap faham. Okey, cuba kamu terangkan kepada kelas. Jadi bila dia diterangkan kepada kelas, secara tidak langsung dia telah mengulang benda yang dia fahami sebanyak 2 kali. Dan seterusnya demonstrasi. Contohnya ini digunakan dalam kaedah contoh tayamum, ataupun solat jenazah, ataupun
baca Al-Quran. Kita dulu yang membacakan ataupun memperlakukan. Murid lihat dan murid ikut. Baik, sekarang kita lihat kepada pengetahuan ataupun kemahiran baharu yang saya perolehi semasa menjalankan praktikal. Yang pertama, saya dapat mengetahui langkah guru pendidik Islam dalam memastikan murid pandai membaca Iqra' dan Al-Quran. Kita dapat lihat di sekolah, bukan semua murid yang boleh baca Al-Quran. Jadi, apa yang saya boleh pelajari di sekolah ni adalah saya lihat kesungguhan guru dalam memastikan murid-murid dapat membaca Iqra' dengan baik. Contohnya, mereka melaksanakan program program berkaitan Jawi. Mereka pilih murid-murid yang tak boleh baca Jawi, kemudian sertai kelas Jawi secara khusus. Dan juga ada juga ustaz yang membuat kelas murid boleh datang ke bilik guru dan untuk memperdengarkan bacaan, untuk kira macam kelas tambahan lah, bukan ajaran kelas. Jadi itu bergantung kepada strategi guru masing-masing untuk memastikan murid dapat juga baca Iqra' dan juga Al-Quran. Dan seterusnya adalah pemilihan strategi dan teknik pengajaran yang sesuai mengikut tahap kognitif. Ini saya juga baru perolehi. Sebab apa? Sebab kalau di sekolah kita, di IPG kita belajar macam ni, itu semua teori. Atau ada pun praktikalnya, kita di sekolah kita tak boleh ikut sangat teori tu. Kita kena ikut tahap pengetahuan atau tahap kognitif murid tu. Bukan semua murid pandai. Jadi kita kena menyesuaikan, mempelbagaikan strategi dan teknik pengajaran kita semasa dalam kelas mengikut kemampuan murid-murid. Dan yang ketiga adalah kemahiran menguruskan kelas secara terancang dan teratur. Ini perlu kepada ketegasan dan kesungguhan guru. Kita guru dalam kelas, saya belajar, saya kena tegas. Ada masa saya kena tegas, ada masa saya kena berkasih sayang dengan mereka, ada masa saya perlu masuk dalam kasut mereka, ada masa saya perlu melarang mereka, ini tak boleh, ini boleh, supaya mereka hormat kita. Mereka tak buat kita sebagai ala kadar. Kita nak mereka dalam masa sama mereka hormat kita, dalam masa bersama mereka seronok dalam kelas. Dan seterusnya kebijaksanaan guru dalam menarik minat murid. Untuk kekal fokus ini kadang-kadang saya selitkan dengan permainan supaya murid seronok, nyanyian dan sebagainya. Kemudian penggunaan teknologi kini dalam menghasilkan BBM yang lebih seronok dan menarik. Jadi di akhir-akhir penghujung sesi 2022 dan 2023, saya kena pelbagaikan BBM saya menggunakan teknologi yang ada pada hari ini untuk memastikan murid itu lebih seronok. Contoh yang saya laksanakan, saya menggunakan slide interaktif, ataupun lagi saya menggunakan speaker untuk murid bernyanyi dan sebagainya. Dan seterusnya merasai secebis pengalaman dan tugas sebenar para guru di sekolah. Dengan melaksanakan praktikal ni, kita akan lihat bagaimana guru ni bukan tugas semata-mata mengajar dalam kelas. Dia kena mendidik jiwa murid-murid, mendidik akhlak, mendidik disiplin, kemudian menguruskan jamuan, menguruskan majlis anugerah pelajar, kemudian menguruskan RMT, menguruskan pengawas sekolah, siapa nak jadi pengawas sekolah tahun depan, dan menguruskan perhimpunan mingguan dan sebagainya. Dan yang ke-8 adalah kamera komunikasi. Komunikasi ini umumlah, sama ada dengan guru ataupun dengan murid dalam kelas, ataupun dengan ibu bapa, ataupun dengan staf-staf di sekolah, guard, cleaner dan sebagainya. Dan yang terakhir sekali, kemahiran menyelesaikan masalah. Masalah yang dimasukkan di sini adalah dalam kelas saya ada berlaku perbalahan di antara murid-murid. Jadi daripada itu saya belajar macam mana saya nak handle benda tu. Saya bukan belajar sendiri lah, saya belajar dengan melihat bagaimana cikgu lama menguruskan perkara tersebut. Seterusnya kita lihat kepada inovasi yang saya lakukan. Inovasi pertama adalah BBM mawjud. Ini mudah saja. Kita laksanakan BBM secara mawjud supaya murid tu lebih seronok lah. Bila kita tengok bahan tu ada, tidaklah murid tu melihat buku teks semata-mata. Kita yang tua ni pun mengantuk kalau tengok bahan modul semata-mata. Kita nak benda yang mawjud. Contohnya seperti yang saya paparkan dalam gambar. Jadi murid kurang aktif. Jadi guru nak selesaikan masalah ni, guru melibatkan
membuat BBM mawjud untuk melibatkan murid secara aktif semasa PDP dilaksanakan. Kesannya murid menjadi lebih aktif semasa PDP dijalankan. Sebab apa? Sebab kita akan macam ni, dia kena tampal-tampal, letakkan di mana-mana. Jadi murid itu akan fokus, dia akan baca apa yang ada dalam kertas tu untuk dia tampal. Sebab apa? Sebab dia takut, nanti kalau aku kena, aku tak boleh jawab pula. Seterusnya, inovasi yang saya lakukan adalah nyanyian lagu, iaitu murid suka mengerti kalimat bahasa Arab dan 5 huruf qalqalah. Jadi apa yang saya laksanakan, saya membuat lagu mengikut lagu atau menazam Aqidatul Awam, dan saya menggunakan teknik saya menggunakan lagu di mana dia anak kucing saya. Contoh saya nyanyi sikit di sini adalah, saya nyanyi lagu yang kedua, di mana dia huruf qalqalah, huruf qalqalah ada 5, macam itulah sehingga akhir. Dan kesannya murid dapat mengingati pembelajaran dengan lebih cepat, dan murid dalam masa sama murid itu seronok belajar dan juga terhibur. Dia dengar suara kawan dia, ada yang sengau, ada yang sedap dan sebagainya, macam-macam lah kelagak kanak-kanak. Yang saya laksanakan adalah siapa juara, kumpulan mana juara. Sebab murid ni, tidak semua murid yang terlibat semasa PDP, hanya murid yang sama je. Bila kita tanya, murid itulah jawab. Bila kita tanya soalan kedua, murid tu juga jawab. Jadi penyelesaiannya yang saya buat di sini tak ada gambar. Apa yang saya buat, saya menggunakan batang aiskrim yang melabelkan huruf untuk menentukan siapa yang boleh jawab mengikut kumpulan warna. Batang aiskrim tu saya ada letak warna. Contoh warna oranye. 7 batang aiskrim berwarna oranye. Dekat atas tu saya letak huruf. Jadi saya akan tanya, contoh kumpulan warna ungu yang memegang huruf ba, sila jawab soalan ustaz. Macam tu. Jadi jika kumpulan tu, contoh lagi saya kata yang memegang huruf ba, sila jawab soalan ustaz. Jadi ada 7 kumpulan. 7 kumpulan tu, ke-7 kumpulan ada huruf ba. Jadi kumpulan mana yang cepat jawab, dia yang dapat markah. Jadi kumpulan yang berjaya mendapatkan markah tertinggi diberikan hadiah. Kesannya murid lebih tekun ketika belajar dan lebih bekerjasama dalam kumpulan. Sebab apa? Mereka nak kumpulan mereka menang, dan akhirnya diberikan ganjaran oleh guru. Tapi bukanlah setiap hari, adalah mungkin seminggu sekali ataupun 2 minggu sekali. Yang seterusnya, yang keempat adalah formulakan diri. Ini murid payah nak ingat huruf jenis qalqalah dan juga huruf qalqalah. Jadi apa yang saya laksanakan, saya meletakkan kata kunci dan juga akronim bagi memudahkan murid mengingatinya. Kesannya murid dapat menghafal dan ingat dengan mudah dan cepat. Contoh qalqalah sughra. Sughra huruf S. Jadi kata kunci yang adalah slow, S. Kubra, K, kuat. Kemudian huruf qalqalah ada 5. Ba, jim, dal, qaf, ta. Jadi saya membuat akronim baju dah kota. Baju dah kota. Yang terakhir sekali adalah slide interaktif. Ini adalah di akhir-akhir sesi pembelajaran, setelah murid dah bagi buku teks, saya tengok mereka agak bosan untuk melaksanakan PDP. Jadi saya melaksanakan mencari dan membina slide interaktif yang membolehkan murid itu melibatkan diri secara langsung dengan menjawab soalan melalui permainan yang saya bina ini. Bukan saya bina 100%. Ini saya ambil daripada template-template yang disediakan oleh guru-guru di laman di website PowerPoint. Jadi kesannya murid dengan menggunakan slide seperti ini, murid kelas saya kelihatan bersemangat dan seronok untuk menjalankan pembelajaran. Sebab murid-murid memang tertarik dengan permainan ataupun gaming. Yang kelima, item kelima adalah komen dan reaksi pengalaman mengajar ataupun praktikum sepanjang 6 minggu ini ataupun 7 minggu. Kekuatan yang saya rasa saya ada benda ni adalah perancangan aktiviti PDP dan BBM yang menarik dan seronok. Saya dapat merancang PDP itu dengan baik. Yang kedua, intonasi suara saya itu jelas dan lantang dan dapat ditengari oleh pelajar dengan baik, dan laras bahasa juga boleh difahami oleh pelajar, dan hubungan komunikasi yang baik bersama murid. Yang saya rasa saya telah membina hubungan komunikasi yang baik dengan murid. Sebab murid pun boleh ikut kata, boleh
dalam masa yang sama boleh bercerita dengan saya. Dan kelemahan yang saya dapati adalah saya sendiri tak dapat ingat ke semua nama-nama murid. Yang kedua adalah pengurusan masa. Contohnya masa PDP tu saya rancang langkah kedua 5 minit. Tak ada 5 minit. Contohnya saya rancang langkah kedua tu 10 minit. Tapi apa yang berlaku 15 minit. Jadi itu yang kadang menjejaskan masa. Yang terakhir sekali, guru kurang fasih ataupun guru kurang menggunakan lughatul fasl semasa PDP bahasa Arab. Ini bukan sengaja saya laksanakan, tapi murid kurang pengetahuan mereka. Jadi saya terpaksa untuk menggunakan bahasa yang mudah untuk difahami agar objektif pembelajaran pada hari tersebut tercapai. Tapi tidak bermakna saya tak menggunakan langsung. Saya buat terapkan sikit-sikit kepada murid-murid. Baik, seterusnya penambahbaikan yang boleh saya lakukan adalah saya perlu menyihati nama murid dengan segera mungkin. Dia perlu menghafal mungkin ataupun minta gambar bila datang murid untuk hantar kepada saya, dan saya cuba untuk hafal dengan secepat mungkin. Yang kedua, meningkatkan penggunaan TMK semasa sesi PDP dijalankan. Ini mungkin saya lebih kena aktif dalam menggunakan PDP, menggunakan TMK dalam kelas. Contohnya bawa murid ke bilik ICT dan sebagainya. Saya pernah bawa murid ke bilik ICT, tapi murid terlalu aktif sebab mereka jarang masuk ke bilik ICT. Dan yang ketiga yang terakhir adalah berkongsi idea bersama rakan praktikum dan guru lama di sekolah untuk mempelbagaikan aktiviti semasa PDP. Saya perlu kongsikan dengan pengalaman kawan-kawan ataupun guru-guru lama di sekolah tersebut untuk saya membina ataupun mencetuskan idea dalam merancang aktiviti PDP yang lebih menarik dan seronok kepada murid-murid. Baik, yang terakhir sekali adalah rumusan. Apa yang saya akan laksanakan atau saya usahakan adalah saya akan berusaha menambahkan ilmu pengetahuan tentang agama. Ini yang penting, dan bahasa Arab agar penyampaian diberikan lebih jelas dan meyakinkan diri saya sendiri, apatah lagi kepada murid-murid di sekolah yang mendengar apa yang saya ucapkan tersebut. Dan yang terakhir adalah lanjutan itu, saya akan berusaha untuk mempelbagaikan. Bila saya dah ada ilmu, bila saya dah ada ilmu dalam agama berkaitan dengan bahasa Arab dan sebagainya, saya akan berusaha untuk mempelbagaikan strategi dan kaedah pengajaran yang digunakan, yang boleh saya gunakan semasa PDP saya langsungkan kepada murid-murid di dalam kelas. Jadi sekadar itu saja. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.